عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وتعبدنا وتقصرنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل يا كريم بالقبول يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, saya akan bacakan surah At-Taubah ya, ayat 17. Saya pernah buka handphone, boleh tengok ya. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المؤمنين.
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق Allahul Azim. Baik ya, sedikit pengetahuan tentang surah Taubah. Surah Taubah ni bukan salah satu-satunya surah yang kita tak boleh baca memulakan dengan bismillah. Tak boleh ya. Auzubillah terus dengan surah. Dan dalam surah Taubah disebut tentang Masjidun ussisa 'ala taqwa. Satu-satunya masjid yang dibina atas takwa itu Masjid Quba ya. Dalam surah At-Taubah disebut tentang Masjid Quba dan bagaimana kita sepatutnya mengimarahkan masjid. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sorry. Terkeluar dia punya rambut. Handphone saya tadi. Oh, dalamnya. Ada. Tak apa. Tes alhamdulillah, tes Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih tahniah masjid yang mengambil pendekatan dimulakan majlis ilmu dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Terima kasih Al-Fadilah Ustazah, guru kita yang mulia, Masya Allah. Inilah guru yang sebenar, sentiasa berada di hadapan para muslimat. Masjid, apa ke nama masjid ni? Lupa dah, Masya Allah. Masjid Tengku Sulaiman. Ketari. Ketari ke keteri? Ketari Bentung, Pahang. Alhamdulillah. Okay. Ustazah Muzayyanah dijemput sekali-sekala sahaja, kan? Kita pun tak tahu bila lagi nak jumpa. Jadi bukanlah untuk berkuliah, lebih untuk mencantum ukhuwah fillah. Alhamdulillah. Jadi raikan guru-guru kita yang memang jadual berkalanya di rumah Allah ni, tapi masa dia ada ni, kita ada ke tidak dalam rumah Allah ni? Okay? Jadi alhamdulillah, pada pagi ini ramai muslimat sekitar yang berada bersama-sama dengan kita. InsyaAllah, ayuh kita mengambil kesempatan memulakan dengan Ummul Kitab. Semoga Fatihah ini sampai pahalanya kita hadiahkan sebagai umat yang cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layaklah satu hari nanti kita berhimpun di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, asbab kita layak mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berazam kita untuk memperbanyakkan selawat, berazam kita untuk meniru-niru akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Fatihah ini hari ini kita bacakan di dalam masjid ini, dalam majlis ilmu para muslimat. Allah sampaikan pahalanya juga khususan untuk seluruh ahli keluarga kita yang telah kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah kabulkan doa-doa kita untuk mereka. Kita rindu akan mereka yang dulu bersama-sama kita, kini telah bertemu dengan Sang Pencipta. Kita pasti menyusuli mereka. Ya, mudah-mudahan dengan berkat doa Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum,
Allah temukan kita dengan mereka tanpa ada pisah-pisahnya lagi di dalam syurganya Allah satu hari nanti. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baru dengar suara orang Bentong. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syed dengar suara orang KL je nak juga dengar suara orang Bentong. Okay? Alhamdulillah. Tadi sebelum Quran dibacakan macam sikit je orang. Sekarang buka-buka mata tak ramai pula. Kan daripada mana datang semua ni? Sebab poster tuliskan pukul 11 pagi. Mungkin kebiasaan kuliah duha di mana-mana 9, 9.30, 10. Ini disebabkan ini je tarikh yang kita boleh bagi. Alhamdulillah memahami ustazah daripada TV Al-Hijrah pagi tadi. Khawatirlah sangkut jam ke sebagainya jauh kan. Jadi Alhamdulillah sampai awal pula. Dia macam pocot mak kau awal pula lah kan. Jadi bila awal tu macam teringat lemang Tok Ki kan. Kalau dalam TV tadi nampak macam sedikit lawa, bila dah datang ke masjid ni macam tak berapa lawa pula sebab terlebih makan dekat lemang Tok Ki lah tadi. Okay, jadi terkejut lagi turun kereta, nanti ustazah makan tengah hari kat sini ya. Tu lagi terkejut kan, Syed makan je sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi Masya Allah, tabarakallah, saya rasa bahagia hari ini sebab bersama-sama saya dalam kereta, bukan saya dengan Jaja berdua saja, tapi kami bertujuh. Kan kami bertujuh sebab 5 orang. Itu tambahan. Hari ini pelakon tambahan ramai. Sebab apa? Sebab mereka semalam join Grand Maulid program under Kasih Nilofa. Alhamdulillah di Bangi. Jadi sepatutnya mereka balik. Tapi macam tak jumpa jalan pulang nak ikut ustazah ke Bentong pula. Jadi disebabkan ada orang Kedah mai datang ke sini, ustazah pun kata rugilah ustazah kalau nak ke Pantai Timur, kalau tak sarapan lagi di KL tu, memang ajak ustaz singgah dekat Lemang Tok Ki tu. Tak pasal promosi free kan. Jadi maknanya rugilah kalau ada orang jauh datang, tak tahu lagi nak sarapan kat mana. Ini lebihnya kalau dah ada media sosial ni, orang daripada mana-mana pun tahu. Jadi ustazah cakap dengan Jaja, kita dah biasa makan kat sini, jom kita ajak orang jauh. Rupanya ada jiran ustazah, Zura. Saya bukan orang Kedah ustazah, tapi saya pun pertama kali sampai kat sini. Okay? Jadi Alhamdulillah, kita seronok dengan kita memberi bahagia, kita berkongsi apa yang kita pernah rasa dengan orang-orang yang kita sayang. Dan sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, dalam kereta tadi saya ada berbincang dengan sahabat-sahabat ni sebab dah namanya penceramah kan, dalam kereta pun sibuk nak ceramah. Saya sebut dengan mereka kenapa dalam Grand Maulid semalam antara poin yang saya sebut adalah saya mengajak supaya seluruh muslimat kita mengimarahkan rumah Allah, itulah dia masjid, dengan kita menggalakkan suami lelaki-lelaki kita kalau kita berhalangan untuk solat berjemaah di masjid, kita menggalakkan suami kita, anak-anak kita, panggil, ajak, ingatkan mereka jangan pernah putus asa untuk berada dalam soft-soft solat. Terutamanya waktu subuh. Kerana bila subuh dijaga berjemaah, insya-Allah Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak akan mengikut. Tapi kalau subuh ni malas untuk ke masjid surau untuk berjemaah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak lagi payahlah dia nak buat. Okay, jadi maksud kita nak sebut apa? Mudah mengikut. Bila yang susah nak bangkit pagi tu, kita mudah untuk ke masjid surau. Kita pula orang perempuan yang beralasan, kalau subuh saya dekat masjid, ustazah pakat tak sarapan lah anak-anak saya ni. Ada je kita punya jawapan kan. Maka ada majlis-majlis ilmu oleh asatizah kita yang menyusun jadual mereka di masjid ini. Tolonglah hadiri.
Ini bukti sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita mengimarahkan rumah Allah bernama masjid. Itulah dia tempat kita sujud, tempat kita patuh tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ke masjid hidupnya dekat dengan Allah. Orang ke masjid insya-Allah takkan susah. Susah macam mana maksud? Ada sejak PKP dan sebagainya orang diuji Allah, nak makan pun susah kadang-kadang, kena berhenti kerja. Bisnes yang kecil-kecilan tu terpaksa ditutup dan sebagainya, hatta terpaksa meminta-minta. Sedangkan orang beriman susah bagaimanapun cirinya dia takkan meminta-minta. Dia akan berusaha bersungguh-sungguh. Kan saya minta maaf kalau ada yang datang di kalangan sahabat-sahabat ni memang terpaksa dalam hidupnya meminta-minta. Percayalah Allah Subhanahu Wa Taala berkati setiap usaha kita dan doa munajat kita kepada Allah. Kita takkan menghinakan diri kita dengan meminta-minta. Namun di sekeliling bila kita tahu jiran tetangga kita kebuluran, kelaparan saat kita sendawa kekenyangan, kamu juga orang tak beriman kepada Allah kerana tunggu orang meminta baru kamu sibuk nak bertanya. Maknanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita tunaikan konsep zakat sesungguhnya, sedekah sesungguhnya, takkan ada jiran kita yang mati kebuluran. Takkan ada jiran kita yang sampai meminta-minta. Sebab kita tahu dah, tu jiran saya, tu Ustazah rumah baru terbakar, tu lepas PKP tu dah tak pergi kerja, kena berhenti kerja. Tu anak dia nak pergi sambung belajar, budak bijak tu tapi terpaksa tangguhkan nawai tu dia kerana dia tak mampu. Apa peranan kita sebagai ahli masyarakat, jiran tetangga? Kawan tu kadang bercerita kat kita bukan minta simpati dan bukan meminta-minta, tapi kita tak pandang anak dia sebagai anak kita. Ini masalah. Sebab anak kita tak sebijak anak dia. Allah rezekikan anak dia yang bijak nak sambung belajar, nak beli tiket pergi luar negara, tak ada. Tapi kita tak halu semua kawan-kawan kita, masyarakat setempat kita, jom kita pakat-pakat seorang RM100. Anak ni dapat beli tiket, pergi sambung belajar, lahir nanti ulama' baru dekat kita punya tempat karyah ni. Masya Allah, bayangkan. Setiap satu alif yang disampaikan kepada ummah ketika itu, mungkin saat tu kita dah mati, dah menjadi ahli kubur, tetapi sebab ilmu yang disampaikan tu, asbab RM100 kita dulu tu. Subhanallah, inilah amal jariah yang berpanjangan. Jadi indah bila datang ke masjid, insya Allah. Orang tanya apa siapa waktu tak datang dah. Dah rasa dah 3 minggu dia tak datang tu, tak sihat. Kita lepas-lepas kuliah ni biasanya pakat pergi ziarah dia lah. Dengar meninggal, rasanya sebulan orang tak habis duk bacakan doa kat dia. Ustaz-ustazah yang berceramah teringat, arwah si Polan tu dulu selalu duk sandar dekat tiang tu. Contoh kan, sahabat-sahabat orang kan kenang. Maka dia tak ada dah atas muka bumi Allah ni. Tapi kerana langkah kakinya kerap ke masjid, maka orang-orang masjid setiap langkah Allah teringat dulu. Kan arwah tu suka parking kereta kat situ. Ingat belum doa. Itu sebenarnya sudah hadiah-hadiah doa kebaikan. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab tu Islam sangat menganjurkan berkumpullah di dalam rumah Allah. Jadi saya sebut ustazah susah hati bila akhir zaman, lepas PKP indah, bagus masjid, rumah telah dimasjidkan, bahkan rumah telah dimadrasahkan. Betul kan? Simak dirahmati Allah. Tapi khawatir juga semakin berlaku perkara ini, rumah dimasjidkan, masjid kita dah semakin kosong, tak ada orang. Jadi yang mana satu, ustazah yang baik, panggil ustaz-ustaz datang rumah kita, itu baik, sungguh baik. Tetapi jangan menafikan peranan masjid dalam masyarakat. Jadi masjid ini untuk menyatukan. Bukan bila kita tengok, yang tu kita tak sukalah, penceramah tu sekian-sekian, kita pun tak datang. Penceramah yang ni saya suka, saya datang. Sahabat-sahabat kita bersandarkan apa sebenarnya? Bersandarkan tajuk ceramah? Bersandarkan penceramah, atau kita bersandarkan Allah suka kita berbuat demikian. Hatta sahabat-sahabat dirahmati Allah, perbetulkan nawaitu kita saat hari ini kita berada di dalam rumah Allah ini, tak lain tak bukan bila dekat sekejap lagi kita boleh bersalam-salaman, berdakap-dakapan. Bila kita jauh, tolong saling mendoakan. Kan ini kasih sayang yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka Allah satukan hati-hati kita kerana kita saling faham dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ustazah kita baca surah At-Taubah tentang masjid ussisa 'ala taqwa. Masjid Quba, bila ustazah bawa jemaah menunaikan ibadah umrah, kalau masuk Madinah dulu, sehari lepas berehat ziarah dalam, kita akan pergi ziarah luar. Apa ziarah luar antara programnya? Berwuduk di hotel, kemudian sampai Masjid Quba, kita minta mereka solat 2 rakaat. Kerana kata Nabi SAW, 2 rakaatnya solat kita di Masjid Quba mendapat pahala seperti telah melaksanakan sekali umrah.
Kan jadi kita nak faham besar fadilat. Kita tak buat umrah lagi ni, tapi dah dapat pahala macam orang buat umrah. Jadi ada boleh kita kata kalau macam tu tak buat umrah lah ustazah, duduk sini je ulang alik pergi Masjid Quba. Tak juga, sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah macam ustazah nak kata, satgi kalau makan tengah hari ni kita masak, kita hidang atas meja. Panggil macam filem Piramli tu kan, okey jemput makan, lepas tu ambil bau saja. Lepas tu suruh masuk bilik dah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenyang dah? Tak kenyang lah, tak dapat rasa tu ikan patin, tu ikan tempoyak, tu ikan segala kan, kita tak dapat makan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, cuma kita ambil bau saja. Okay, jadi kita dapat pahala tu memotivasikan kita besarnya pahala yang Nabi SAW janji. Bukan Nabi pandai-pandai reka cerita, tapi Nabi tak pernah bercakap dengan nafsunya, Nabi bercakap dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Ussisa ala taqwa, dibina masjid ni atas dasar taqwa. Jadi kita datang ke rumah-rumah Allah hari ni, tolong poin utama kita untuk makin takwa, makin takut kepada Allah. Pagi tadi dalam 3 Al-Hijrah membahas surah Al-Bayyinah ayat 7 hingga 8, kita jumpa kalimah khasyiya rabbah. Man khasyiya rabbah? Siapa di kalangan kita ni yang sentiasa rasa takut kepada Tuhannya? Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat macam teli lah. Ustazah on the way tadi pergi bercakap tentang kita nak imarahkan masjid. Ustazah kita baca Quran surah At-Taubah, suruh kita masuk datang ke masjid dengan ada nilai taqwa. Masya Allah, tabarakallah, takkan rugi orang yang dekat dengan rumah Allah. Pasti sentiasa akan mendapat perlindungan Allah. Orang cari kalau tak ada sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan satu hari nanti jenazah kita yang diusung. Saat jenazah kita diusung, ketua masjid, imam, Bilal pergi bagi tahu dah, si Polan rumah nombor sekian-sekian ni mati ni. Siapa tu? Tak pernah nampak pun kat masjid. Orang tanya lagu tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan memang tak baik. Dia orang masjid, tak orang masjid, mati. Wajiblah untuk kita memandikan dia, mengkafankan dia, mensolatkan dia, mengkebumikan dia. Tapi dia akan terpengaruh. Hati ni manusia biasa ni. Kat masjid tak pernah nampak, biar pilah dia seorang-seorang kat depan tu, biar imam dia sembahyangkan jenazah dia. Astaghfirullahalazim. Jangan sampai kita diusung ke dalam masjid. Sekarang kaki kita boleh kita usung sendiri. Hei kaki, jom kita langkah majlis ilmu. Hei kaki, jom kita pergi masjid untuk solat berjemaah. Kita ajak kaki kita ikut. Sebab hati kita mahu ke masjid. Tapi nanti bila kita dah mati, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bertemu dengan Allah Rabbul Izzati, dipanggil oleh Nabi, mana ummati, umatku. Kita tanya kaki, pasal apa hang tak gerak ni? Nabi panggil dah tu nak pimpin, meneguk air dari telaga Kautsar, nak pimpin masuk ke dalam syurga Allah. Kaki boleh jawab kat kita. Kaki kata, ni akhirat. Ini bukan dunia, aku ikut cakap Tuhanku, bukan ikut cakap hang. Dulu kat dunia, hang suruh aku pergi masjid, aku pergi masjid. Hang suruh aku pergi tengok konsert, konsert lah. Tapi ni akhirat, aku tak dengar cakap engkau lagi dah. Aku dengar cakap Tuhanku. Allah tak bagi bergerak sebab selawat kita kurang kepada Nabi. Macam mana kaki kita nak bergerak ikut Nabi? Akhlak kita tak mencontohi Nabi, macam mana kita nak bergerak laju mengikut Nabi? Maka dia hanya bergerak mengikut perintah Allah. Kita takut sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hari ini kita boleh bercakap pantas, lancar, laju. Tapi nanti di akhirat Allah, semuanya tidak akan mempengaruhi kita. Apa saja yang kita buat tanpa diniatkan untuk redanya Allah semata-mata. Allahu Akbar. Muslimat, masjid ini memberi amanah untuk ustazah, memberikan tajuk, panjang tajuk ni, boleh buat ceramah tajuk dia. Duhai ibu-ibu, dikala meniti usia senja, apa yang engkau cari dalam hidupmu? Tu. Sebab baik tak bubuh tajuk ni dalam poster. Kalau tidak, jenuh kita nak baca, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maknanya pasal apa tajuk panjang sangat ni? Sebab dia tamak. Kan marah. Ustazah ni jemput pertama kali, duk kasar pula bahasa ni. Tamak tu apa? Tamak pahala. Tamak tu apa? Tamak ilmu. Ustazah ni bukan mudah nak datang ni. Bagi panjang-panjang sikit lah tajuk kat dia. Kan, duhai ibu-ibu, dikala meniti usia senja, apa yang engkau cari dalam hidupmu? Kita jawab, pakat jawab sama-sama hari ni, muslimat dirahmati Allah. Kan rasa tak senja lagi ni ustazah, baru tengah hari. Lepas tu yang bawa anak-anak ni pagi lagi ni ustazah, tak senja lagi. Kan? Yang senja ni pula nak menjawab, sakit kaki lah ustazah, suruh dia perendahkan masjid, tak payah ada tangga depan tu, acik datanglah masjid. Kan, sebab dah senja ni tak larat, macam-macam alasan, muslimat dirahmati Allah. Jadi semuanya atas kita, yang meniti, yang merangkak, Masya Allah, yang bertongkat, yang ditolak wheelchair boleh sampai.
Kalau hatinya mahu. Tapi kalau hatinya mahu, muslimat dirahmati Allah, pagi tadi pergi mangkat berat 20 kg, 200 kg larat. Subhanallah, nak pegang kunci kereta setengah kilo tak sampai, kan? Kenapa tak ambil kunci kereta nak start ke masjid tu keretanya? Sebab apa? Sebab hatinya tak mahu. Subhanallah, begitulah kita. Hujung minggu Sabtu Ahad tak pergi sekolah, tak pergi kerja, kita tak larat nak angkat sejadah yang tak sampai 1 kg tu. Tapi kita boleh pusing pekan bentung ni, muslimat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Untuk apa ni? Untuk kita exercise pagi. Hujung minggu tak pergi kerja, tak pergi sekolah, larat. Maksudnya hati. Okay? Jadi ibu itu bicara mungkin tentang anak muda. Tapi semalam dalam program Grand Maulid tu Ustazah sebut, muslimat dirahmati Allah, yang muda-muda sudah yakinkah kamu satu hari nanti akan tua? Belum tentu. Jadi dalam usia muda, jom kita tuakan amal. Masjid ni bukan tempat orang tua saja. Siapa yang Allah gerakkan hati untuk datang, segera berebut tempat di dalamnya. Kerana apa? Kerana kita belum tentu tua. Kiri, kanan, depan, belakang, Masya Allah, hari-hari, lagi-lagi sejak ada media sosial, kita terkejut orang tengah main futsal, tiba-tiba boleh tombang, meninggal dunia terus. Sahabat-sahabat, anak-anak nak jawab keputusan SPM, nak ambil result SPM. Kan? Subhanallah, tiba-tiba Allah matikan. Bukan sedikit perkara-perkara macam ni mati tiba-tiba dalam usia muda, tak ada sakit apa. Sebab Allah berkehendak. Jadi kalau muda sampai ke rumah Allah ini, syukur dan minta sungguh-sungguh dengan Allah, tolong beri aku jiwa yang istiqamah. Sebab aku belum tentu lagi heret kaki macam makcik tu, ya Allah, belum tentu tua aku ni. Belum tentu dapat mengandungkan anak, belum tentu dapat menyusukan, membesarkan anak, nak tengok anak-anak kahwin. Sebab buktinya ibu-ibu kita ni, ya Allah, kan, Ustazah, suami saya meninggal. Masa bila cik meninggalnya? Lepas anak cik nombor 2 tu kahwin. Anak berapa orang cik? 5 orang. Sedih Ustazah. Kenapa sedih cik? Sebab nombor 1, nombor 2 je atas pelamin tu ada bapak dia. Nombor 3, 4, 5 tu tak ada bapak dah Ustazah. Sedih lah cik. Lah itu pula sedihnya. Cari ajalah bapak baru cik. Kan Ustazah ingat senang. Kan muslimat dirahmati Allah. Yang kahwin tu anak dengan suami yang meninggal tu mana boleh ganti dengan bapa yang lain, tak sama. Faham? Sebab tu kalau boleh kita rasa orang Melayu ni nak mati bila ibu-ibu dirahmati Allah. Kalau bolehlah bagilah lepas semua anak-anak kahwin dulu Ustazah, barulah kalau mati tu rapat mata acik ni. Selagi ada yang tak kahwin lagi, tak ada rumah seorang sebiji lagi, mata acik terbuka nanti kalau mati. Tak ada kena mengenanya muslimat dirahmati Allah. Tak ada kena mengena, kita je yang pandai-pandai. Jadi bila kita tanya, duhai ibu-ibu, dikala meniti usia senja, apa yang engkau cari dalam hidupmu? Saya livekan ke Facebook page Ustazah Muzayyanah dan saya niatkan untuk sahabat-sahabat dirahmati Allah dalam talian yang follow kita, bukan orang kejiranan masjid ini, maka mereka follow dalam talian. Kalau ada yang dekat-dekat dengan masjid ni boleh start motor, start kereta, jalan kaki, mai datang, sempat lagi. Okay, jangan guling-guling kat rumah. Kan sebab bila guling-guling kat rumah, confirm lah wabillahi taufik wal hidayah, nanti baru dia buka mata balik. Habis dah ceramah kan? Memang terlelap lah jawabnya. Yang dalam talian ni sebab mereka jauh, mereka berhalangan untuk datang. Jadi kalau ada majlis ilmu di surau, masjid, hadirkan diri. Sebab Nabi dulu dia nak ajak para sahabat, siapa yang nak harta rampasan perang, mai malam ni datang. Nabi tunjuk kawasan-kawasan tempat untuk bertausiah. Lalu bila sahabat pi, tak ada apa pun agihan harta. Tipu ke Nabi ni. Sedangkan kata Abu Bakar As-Siddiq, Nabi SAW tak pernah bohong lidahnya. Jadi kata Nabi, hak ni jauh lebih mahal lagi, lebih bernilai lagi, lebih tinggi lagi nilainya daripada harta rampasan perang. Apakah itu? Tausiah, majlis ilmu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, pagi ni kita mendengar sebelum subuh kematian anak anda kepada tuan guru kita, bekas mufti wilayah Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kan sahabat-sahabat, ini disebarkan dalam media sosial. Pukul 9.45 jadual nak jenazah tu disolatkan jenazah. Kabarnya pukul 9 pagi beliau masih mengajar. Kita muslimat dirahmati Allah, kita akan dengar tak sayang anak ke apa dia ni? Inilah yang berlaku kepada salah seorang guru kita ketika ustazah dalam talian buat program Maraton Ilmu 24 Jam Sempena Hari Wanita 2 tahun lepas. Waktu PKP. Kalau kita ingat, siapa yang follow program tu 24 jam. 12 1 minit malam, Ustazah Zai live 1 jam.
1 pagi, kemudian 2 pagi. Ustazah Azila sambung, petang tadi mak dia meninggal. Ustazah, kita boleh ganti orang lain. Ustazah Zai dah bincang dah dengan kakak-kakak kat rumah jenazah ibu daripada hospital akan sampai petang ni. Tak apa, malam ni saya live ilmu, boleh menjadi bermanfaat dan insya-Allah kalau ada pahala, sampai pahalanya kepada almarhumah ibu yang jenazahnya ada di rumah. Faham muslimat dirahmati Allah? Ini rahsia para salafus saleh, orang-orang alim yang dijamin syurga oleh Allah. Mereka ketagih berada dalam tempat-tempat kebaikan. Masya Allah, sahabat-sahabat, tak pelik dulu ada sahabat Nabi yang suaminya balik ke rumah daripada bermusafir, jauh penat lelah. Anaknya mati ni. Isteri yang solehah ni melayani dulu, layan sungguh-sungguh, baiklah layan dia. Masya Allah, tabarakallah. Sebab apa muslimat tak nak bagi suami dalam keadaan susah hati. Kalau kita boleh layan suami baik, bagi makan dulu, bersama dengan suami dulu malam tu, pagi esok baru habaq ni. Kan anak kita sebenarnya telah dijemput pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tanya dulu siap-siap. Ni kalau saya nak tanya lah bang, kalau jiran sebelah pinjam pinggan kita tunggu tak dia nama mana tak pulang lagi, mana tak pulang lagi. Kita kena pulangkan tak barang dia? Kenalah, dah kita pinjam, kita kena pulangkan. Anak tu pinjaman je bang. Kalau Allah nak, kita kena pulangkan semula. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita rasa cerita-cerita ni macam rekaan para penceramah saja, tapi hari ni ia berlaku. Allahu Akbar. Dr. Zulkifli Al-Bakri mudah-mudahan disyurgakan anaknya dan nanti akan bertemu semula dengan yang disayang di dalam syurga Allah tanpa ada pisah-pisahnya lagi. Amin. Sebab kalau orang tak duduk dalam bidang ni, tak faham, dia pun memang tak faham. Sahabat-sahabat, pentingkan mengajar. Sebab lepas ni dapat sampul lah tu, tak ada lagi dah. Allahu Akbar. Tapi kalau mereka melihat ini sebagai jalan jihad, bahasa ringkas kita nak faham, dah mati kot. Orang ramai ni urus jenazah, yang nak sampaikan ilmu aku dah janji ni, tak ada siapa boleh ganti. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Sebab tu ku faham, mu faham, barulah faham. Orang yang tak duduk dalam satu bidang yang sama takkan faham. Apa indahnya dalam usia senja seperti ini, kita cuba memahami, sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa pun cerita yang berlegar-legar dalam masyarakat kita. Pasal apa ya imam tu buat perangai macam tu? Kita tak tahu cerita di balik tabir. Jangan mudah-mudah reka cerita. Kalau sampai usia dah tua, dah senja, masih lagi suka bicara tentang hal-hal yang orang tak cerita kat kita, tapi kita main sangka-sangka. Rasa betul lah tu imam tu kahwin lain, kalau tidak kenapa tak datang dekat tempat kita dah. Pula dah apa pandai. Imam tu kot lah pergi buat rawatan apa, bukan imam sinilah kan. Menggigil pula isteri imam lagi kan. Imam tempat lain, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi makna nak ceritanya, Masya Allah, dalam usia senja ni ubah-ubahlah mana-mana yang tak patut. Ini yang kita tanya, apa yang kamu buat di usia senja wahai ibu? Saya merujuk kepada kitab La Tahzan daripada bab yang pertama, supaya kita boleh muhasabah selama Allah bagi pinjam usia dalam hidup kita ni. Pertama, hari itu kami belajar, merenunglah dan bersyukurlah. Ini tujuan Allah suruh, Nabi suruh kita sentiasa bermuhasabah. Apa tujuan kita merenung dan bersyukur, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Terlalu banyak nikmat yang Allah dah beri pada kita, tapi kita tak cukup bersyukur kepada Allah. Nak syukur macam mana lagi ustazah? Yang kita duk komplain macam-macam, yang kita resah gelisah, yang kita galau tak sudah, sebab kita tidak menghargai apa yang Allah beri pada kita. Ustazah Zai kan suka menyanyikan satu nasyid, apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Yang ada ni kita tak syukur, tapi yang tak ada, ustazah senanglah cakap pasal suami, ustazah tu ada suami. Macam tu kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan orang yang ada suami belum tentu syurga kalau dia tidak menunaikan apa kehendak Allah kepada sang suami. Begitu juga suami. Hei kamu suami, apa yang Allah perintahkan kepada kamu? Kalau saban hari isterimu asyik tak puas hati dengan apa yang kamu buat. Tak puas hati itu bukan sebab jadi isteri tak bersyukur kepada Allah, tapi Allah yang suruh menafkahi, tapi kamu duduk saja-saja hidup tapi macam dah mati, tak ada peranan apa. Maka kepada mana lagi isteri nak berlindung? Benar Allah Ar-Razzaq, pengatur segala rezeki. Tetapi kalau kamu mematikan diri kamu sebelum ajal, isteri yang tonggang langgang habis bagi makan anak 5-6 orang,
kamu jawablah di hadapan Allah nanti. Pasti ada hukuman daripada Allah yang setimpal untuk dia. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, peranan kita sebagai seorang isteri, syukur ada suami. Sebab orang yang ada suami boleh ke syurga dengan suaminya. Asbab sabar menjadi isteri kepada suami yang begitu. Yang begitu tu kita sendiri ingatlah kan, suami kita yang kenal, muslimat dirahmati Allah. Kenapalah Allah bagi yang malas sembahyang, asyik aku je kena kejut, ya Allah. Dah memang gitu cik, kalau tidak cik nak kejut suami orang sebelah. Kejut suami kita lah, dah duduk dalam rumah, setiap kali kejut pahala. Kenapalah anak-anak saya degil sangat ustazah, suruh sembahyang tak nak sembahyang. Acik ni setiap hari bilik 1, bilik 2, bilik 3, bilik 4. Pergi bapak dia pun tak bangun-bangun lagi. Apa tu acik sembahyang tak? Dengan acik tak sembahyang, dah tak sempat nak sembahyang. Kejut orang je sudahnya. Tu silap, muslimat dirahmati Allah. Kita orang perempuan kalau lepas azan subuh baru nak bangkit, memang banyak benda kita takkan siap. Faham ya? Sebab tu nak jadi wanita yang hebat, kena bangun sebelum azan subuh. Ketika orang lain berdengkur, kita sudah sungkurkan dahi kita ke atas lantai. Kita mengetuk arasy Allah, mudahkan urusan aku hari ini ya Allah. Urusan dengan anak, urusan dengan kerja, urusan dengan suami, urusan dengan siapa pun permudahkan. Kita tak jumpa makhluk lagi, kita dah sibuk bertemu dengan Allah. Belum dipanggil, subuh itu tanda siang akan menjelang, dah masuk hari yang baru. Kita nak start hari baru, kita dah bercakap-cakap dulu dengan Allah. Perhatikan, orang yang bangun untuk bertahajud walaupun hanya 2 rakaat, pasti sahabat-sahabat wajahnya berseri walaupun tak ada tepek sana sini. InsyaAllah. Kan hang rahsia apa? Nampak cerah je muka. Ku putih dah. Tak mampu aku nak beli. Kan? Apa rahsia tahajud? Apa rahsia orang? Dia orang susah, bukan orang senang. Tapi asal ada je jiran tetangga susah. Kak, saya nak ngadu satu benda ni. Saya tak tahulah kak. Pasal apa orang semua cari aku bila susah? Orang selesa dengan kita sebab orang mengadu kat kita, kita tak sibuk sebarkan pada orang lain. Subhanallah, kita bantu sedaya mampu. Kita susah. Tapi macam mana aku nak bantu dia ni? Akak tak mampulah nak tolong kau, tapi insya-Allah akak cuba panjangkan pada imam masjid kita. Akak cuba bagi tahu dengan ketua kampung. Taklah sibuk membawang satu kampung tahu cerita orang tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi orang suka sampai kepada dia. Kerana kesan tahajud dia akan zip mulut dia daripada bercakap perkara-perkara yang Allah tak redha. Jadi merenung dan bersyukur pada usia senja ni sahabat-sahabat. Kalau pernah diuji Allah pada usia 20-an, 30-an, 40-an. Ibu-ibu usia senja dah 60-an. Apa kadang-kadang bila kita termenung yang kita fikirkan? Allah tak sangka ujian besar aku. Suami meninggal pada umur aku 30-an, anak kecil-kecil lagi. Tapi besar-besar dah sekarang anak-anak aku, alhamdulillah. Siapa yang izin anak-anak terus hidup? Siapa yang izin kita kuat untuk menafkahi anak-anak? Subhanallah, kita rasa macam mimpi anak-anak besar depan mata. Saya melihat ibu-ibu tunggal yang mulia. Itulah ustazah macam-macam kerja acik buat ni, kuku ni Allah hancur dah ustazah. Ikut ustazah umrah muslimat kena ambil surat tambahan daripada JPN. Pasal ni dah kering dah. Dah bukan kering apa? Tak boleh dah cop jari ni. Pasal acik suami meninggal dulu, acik lah toreh getah, acik lah kait kelapa sawit, acik lah tolong basuh baju kat rumah orang. Dapatlah RM5. Tu berlambak kain ustazah RM5. Allah ya Karim kan. Tapi hidup anak-anaknya berjaya sekarang. Ustazah Zai belajar daripada semua itu. Siapa yang tolong acik pelik dalam tempoh itu acik tak pernah sakit. Siapa yang bagi takdir hidup begitu? Allah. Dan akhirnya kita sebut nasib baiklah Allah bagi acik sihat masa itu ustazah. Nasib baiklah, duk nasib baik tak habis-habis lah. Padahal nasib baik itulah hikmah yang kita temui daripada sabar yang kita tempuh daripada segala ujian. Jadi hari ini mudah-mudahan ibu-ibu berehat panjang. Anak-anak dah besar. Bagi duit sebulan seorang 100. 5 orang dah 500. Kan? Yang tak dapat suasana macam tu jangan cakap senang lah ustazah, anak aku haram, dia balik rumah dia minta duit aku lagi ada lah. Tak payah angkat tangan sebab orang kampung tak tahu. Kita yang tahu derita hati kita. Tetap kepada siapa ibu-ibu tempat mengadu? Kepada Allah jua. Selagi aku mampu ya Allah nak minta kat siapa lagi, akulah mak dia. Sebab apa muslimat dirahmati Allah, derita kita yang tanggung. Kita cerita kat orang, kadang orang tepuk tangan padan muka. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Allah tak bagi kita istirahat pada usia di penghujung ni.
Tapi Allah nak bagi kita rehat yang panjang ketika kita balik ke kampung akhirat, insya-Allah. Teruslah bersangka baik kepada Allah di usia senja. Kalau kita ada sangka-sangka buruk, anak orang lain semua bagus, anak aku je tak bagus, anak orang lain balik tiap-tiap minggu, anak aku balik sebulan sekali. Syukur sebulan sekali. Kalau setahun sekali, kan sahabat. Duk sangka buruk, akhirnya kita darah tinggi, naik jantung, Masya Allah, laju ni kenapa ni cik? Macam orang ada masalah baru lepas lari 100 km sejam je. Jadi jawapan kita apa sahabat-sahabat? Hidup di hujung-hujung ni kita hanya mau yang tenang-tenang saja. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Maka banyak merenung dan bersyukur sebab kita masih hidup sampai hari ini. Apa maksudnya? Walau sakit derita macam mana pun sahabat-sahabat, Allah masih nak kita bernafas. Kenapa? Sebab Allah masih bagi peluang taubat. Kenapa? Walaupun kita merangkak sahabat-sahabat, kita tetap disuruh menunaikan kewajipan kita. Apa sahaja dalam taubat, isikan masa-masa kita ni dengan amal solehat. Fokus. Sampai bila ustazah nak taat ni? Sampai ke akhir hayat. Penatlah ustazah, memang penat. Dambakan istirahat nanti bila balik ke kampung akhirat. Beribu kali dah ustazah ulang. Supaya apa muslimat dirahmati Allah? Bukan sebab nak habaq orang bentung ni tak pandai. Tapi sebab ustazah nak bagi tahu pada diri ustazah Zai sendiri. Ni kau duk penat macam mana pun, kau nak rehat dak kat sana. Sebab itu muslimat dirahmati Allah, orang duk habaq dah. Orang kata ustazah kan penat, istiqamah ni kan ustazah memang penat. Kalau nak rehat, apa dia sahabat-sahabat? Kalau tak nak penat pun ada juga cik jalannya. Apa jalannya? Istirahat. Kompom makcik tak penat. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita pun kata, oh kena istirahat. Kalau istirahat tu nanti kat sana kena balun pula kan ustazah. Tahu tak apa. Sebab apa muslimat kita nak rehat sini ke rehat kat sana? Kat sana rehatnya abadan abada. Kalau nikmat selama-lamanya. Kat sini kalau penat kita ada masalah banyak mana pun. Sebab tu orang yang tidak beriman dia tembak diri dia. Dia dah penat dengan masalah dia. Baik aku matilah masalah berakhir. Dia tak tahu lepas mati lagi dahsyat punya teruk. Kita orang beriman macam mana pun kita takkan berputus asa dari rahmat Allah. Allah yang nak aku hidup ni. Maka teruskan kehidupan sebagai hamba yang taat. Tak mampu kita berbuat 2 rakaat, tambah 2 rakaat, tambah 2 rakaat. Cukuplah lisan yang tak berhenti dengan la ilaha illallah. Sebab kita mengharapkan mati dengan kalimah ini. Subhanallah sahabat-sahabat. Sebab wajib syurga bagi orang yang lisannya, yang pengakuannya, i'tiqadnya, akidahnya hanya mengatakan Allah Tuhanku. Bila saat berada di penghujung hayat. Jadi nak dapat husnul khatimah, kesudahan yang baik, mesti memulakan dengan kehidupan yang baik. Jadi kita nak sebut macam mana lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kitab Latahzan mengajar supaya kita banyak bersyukur. Kedua, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang lalu biarlah berlalu. Ibu-ibu dirahmati Allah, kalaulah ustazah dapat sumbat balik anak-anak acik ni masuk dalam perut, acik nak mengandung semula. Jangan buat hal cik 70 tahun tadi nak mengandung semula apa ke bendanya. Sebab apa acik baru pergi majlis ilmu, ustaz tu cakap rupanya nak mendidik anak soleh ni daripada masa mengandungkan dia. Kena baca Quran, kena baca semua surah. Acik dulu silap, nak anak handsome baca surah Yusuf aja kan. Tak handsome pun lahirnya ustazah. Acik nak dapat anak lawa, tak boleh lawa, saya baru balik Sarawak. Orang Sarawak kata lawa ni maksudnya sombong kan. Kita beri lawanya cik. Jangan ustazah kalau di Sarawak jangan sebut lawa. Lawa tu maksudnya sombong. Macam-macam pula. Aku ni banyak lagi tak tahu rupanya bahasa Melayu ni. Okey, jadi ustazah cakap kacak. Kacak? Habis tu acik ni kacak ke cantik? Kacak lah ustazah. Tak faham aku. Kan kalau kita buat karangan bahasa Melayu, seorang wanita yang sangat kacak. Cikgu bahasa Melayu kita akan potong markah kat situ sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi di Sarawak begitu. Kita nak gelak ke? Tak, itu bahasa mereka. Masya Allah. Jadi ada banyak lagi yang kita rasa kita terror segala. Ustazah Zai makin mengakui banyak lagi yang aku tak tahu. Betul lah ilmu ni sahabat-sahabat, lagi kita belajar lagi terasa jahilnya diri. Kan jangan pernah bila kita belajar kita terasa macam kita ni tahu serba-serbi. Jangan. Lagi banyak kita nak bermuhasabah diri. Jadi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kitab Latahzan mengajar kita yang lalu biarlah berlalu.
Ibu-ibu, kita tak boleh minta anak kita yang dah dewasa, yang kita nampak ciri-ciri derhaka untuk masuk semula ke dalam perut kita, kita minta dia pulangkan air susu yang dia minum jadi darah daging. Dan macam mana ibu-ibu dirahmati Allah? Takkan mungkin boleh. Hari ini kalau kita sedar diri aku dah buat silap, sebab tu anak aku mungkin degil sangat, maka kita banyak beristighfar kepada Allah daripada kita marah-marah. Nampak lagi marah lagi dia keras. Nampak lagi dia merajuk dengan kita tak nak balik ke rumah. Yang disuruh tegur oleh Allah, dia tak sembahyang, tetap kita kena tegur. Dia nak buat tak buat, itu hal dia dengan Allah. Sebab Nabi SAW mengajak semua orang untuk dapat hidayah. Allah tegur Nabi, tugas engkau hanya menyampaikan, walaupun pak saudara, walaupun atuk sendiri. Yang nak beri hidayah bukan Nabi. Nak beri hidayah bukan kita, ibu-ibu dirahmati Allah. Nak beri hidayah mutlak milik Allah. Jadi tolong terus sayang anak-anak kita dengan doa-doa yang ikhlas. Ampunkan dia ya Allah, mungkin kesilapan aku ya Allah. Aku beristighfar, minta ampun, sungguh-sungguh bertaubat kepadamu. Engkau pimpin anakku dengan hidayah. Siapa lagi yang nak mendoakan dia yang ikhlas macam doanya aku, seorang ibu yang melahirkan dia, yang mengandungkan dia dengan susah payah. Tolong kabulkan doaku. Kenapa mak nangis dalam doa? Kan sajalah, mak sembahyang dah tua-tua ni, mak ingat mati. Padahal hati kata aku doa kat hang yang degil tu lah, nak kata apa lagi? Sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Kena ikhlas mendoakan. Orang Bentong faham ke Ustazah macam tu? Kak utara sikit ni. Sebab dalam kereta tadi dia pun duk cakap Kedah. Kan? Faham okay. Orang Sarawak pun faham. Saya macam lupa diri sekejap 4 hari duduk dekat Sarawak. Jap cakap Kedah, jap cakap Pening, jap cakap KL. Lupa cakap Sarawak. Faham Melaka ke? Faham Ustazah. Dah hari keempat baru tanya. Faham ke tidak? Rupanya orang datang juga dengar. Sebab indah Malaysia ni, bila dekat sekolah, dia gunakan bahasa negeri apa pun, tetap dia menggunakan bahasa Melayu. Itu indah muslimat dirahmati Allah. Jadi Masya Allah, banyak benda sebenarnya yang kita kena belajar lagi. Seterusnya, muslimat dirahmati Allah, hari ini milik anda. Kami belajar, hari ini milik anda. Kalau kata hari ini kita dihidupkan, semalam saya sedih Ustazah, ada satu ujian Allah bagi ni, saya menangis semalam. Pagi tadi bangkit, bengkak mata saya ni nak pergi masjid pun malu. Pasal apa? Pakai spek hitam lah cik kalau takut orang nampak kan, sahabat-sahabat. Nak sambung nangis lagi ni Ustazah, tak puas nangis semalam, nak nangis lagi. Saya nak datang masjid, tapi sebab hal semalam tu buat saya menangis hari ni, nak sambung nangis lagi. Boleh ke selesai masalah kita dengan air mata tu? Allah hidupkan kita hari ini ada sebab. Hanya untuk buat yang terbaik pada hari ini. Faham ya? Yang semalam muslimat dirahmati Allah, kita tak boleh ulang dah. Dia tinggal sejarah. Dia menjadi sejarah. Yang besok muslimat dirahmati Allah, kita tak boleh genggam begitu yakin. Sebab belum tentu besok kita hidup. Jadi buat yang terbaik hari ini. Allah, malasnya lah ikutkan hari ini. Malas. Kita kan selalu macam tu. Besok je lah lipat kain. Besok tengok. Sekejap kita minum sekejap. Saya jarang tengah ceramah batuk muslimat. Kalau dia batuk tu maknanya dia nak minum air gau ni. Lama dia tak minum air gau ni muslimat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Allah hidupkan kita untuk hari ini, ibu-ibu dirahmati Allah. Kita nak mengadu apa pun dalam hidup kita, buat yang terbaik. Kalau yang follow kuliah saya, dia nampak, dia dengar betapa saya terkejut dengan kematian-kematian yang mengejut. Di kalangan anak-anak murid saya sendirilah pun. Masya Allah, sahabat-sahabat, baru ni yang viral, balik daripada Turki holiday. Kan? Jenazahnya yang disambut oleh anak-anaknya di KLIA. Sehat-sehat je. Kalau tak sehat, dia tak pergilah holiday. Dalam kapal terbang lagi 1 jam nak landing, dia meninggal dunia. Dia orang yang cinta ilmu. Lepas pencen memang menghuni masjid. Duduk di antara gapi, muslimat dirahmati Allah, kuliah duha 9.30 hingga 11. Dia pergi pula masjid Sungai Choh, kuliah Ustazah Zai 11.30 sampai 12.30. Kan Masya Allah, antara orang bila jumpa mesti nak ambil gambar. Bila jumpa mesti nak ambil gambar.
Sekali muslimat dirahmati Allah, saya kata yang mana yang meninggal ni ustazah, anak murid ustazah dekat masjid sekian, yang mana? Tunjuk gambar, satu gambar tu gambar. Ya Allah, akak ni memang saya ingat sangat lah sebab selalu ambil gambar. Jadi selalu ambil gambar tu, alamak ustazah lain macam je kan. Yang paling selalu ambil gambar, muslimat dirahmati Allah, memang ustazah ingat lah. Kan alamak, aku lepas ni dah ambil gambar dengan ustazah. Satgi kan? Kan follow orang tu pula dah. Kan sebab orang bentung. Ustazah memang ajak ambil gambar. Tapi kalau yang dah biasa jumpa tu gambar lagi ustazah. Bukan semalam baru ambil gambar ke? Risau juga muslimat. Sebab setiap kali jumpa. Maksud nak cerita minta maaf dalam gurauan mesej yang ustazah nak sampaikan adalah apa yang kita buat dalam hari ini yang Allah bagi peluang kita hidup. Sebab muslimat dirahmati Allah, buang masa dengan menangisi yang semalam dan buang masa dengan hanya menghitung-hitung hari esok. Kadang anak nak kahwin 3 bulan lagi tapi tak pergi masjid dah. Lama tak nampak anak aku nak kahwin. Bila minggu depan? 3 bulan lagi. Lah 3 bulan lagi pasal apa tak datang? Bunga telur tak siap lagi. Ya Allah, sibuk yang tu lah. Subhanallah sahabat-sahabat. 3 bulan lagi. Kan kita pelik orang macam ni. Oh 3 bulan lagi. Tahan kau ada ke tidak sebelah pengantin nanti 3 bulan tu. Hatta nak kahwin hujung bulan ni kita belum tentu ada. Jangan duk gairah sangat dengan esok yang belum tentu milik kita. Kita banyak buang masa bermenung. Itu yang hal lipat kain tadi tu. Ustazah saya kalau nak cari seluar dalam ke apa ustazah, gitu-gitu je tak jumpa. Kenapa? Sebab seminggu tak lipat. Astaghfirullahalazim. Muslimat ni kalau Ustaz Azwan dengar ni dia teringat, awak pun tak lipat baju semalam sebab hujan semalam muslimat dirahmati Allah. Jadi maknanya kan kita kadang-kadang tangguh akhirnya dia menimbun. So mak-mak belajar sesuatu dalam hidup ni sampaikan pada anak-anak, jangan tangguh kerja. Lagi kita tangguh lagi dia banyak dan kita tak tahu besok tu apa akan jadi pada kita. Subhanallah, diajar lagi kita yang keempat, masa depan akan datang dengan sendirinya. Sahabat-sahabat, jangan terlampau risaunya. Hari ini suami kita meninggal, kita bermenung, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bohonglah tak sedih. Kan memang kita sedih, tapi jangan bermenung sampai macam mana ustazah nak besarkan anak. Yang nombor 1 tu yuran sebulan sampai dekat 1,000. Yang nombor 2 tu kolej swasta sekian-sekian. Kita kata Allah yang nak dia pergi dalam usia anak-anak masih begini. Allah Maha mengatur. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah, ketika kita kematian guru kita yang mulia Ustaz Fadli Al-Yamani di bumi China kan, ketika itu dia meninggal dunia, bawa rehlah ke sana sahabat-sahabat dirahmati Allah. Madrasah dia dekat Kampung Baru mencanak macam cendawan tumbuh sampai hari ini. Saya dikabarkan kalau tak silap ketika itu anaknya 17 orang. Masih kecil-kecil lagi lah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan tanya pula isteri berapa ustazah anak 17 orang tu. Tapi anak dia ramai dan alhamdulillah dia hantar menghafal Quran, pergi madrasah. Jadi kita sebelum memikirkan anak-anak madrasah dia yang ramai, anak-anak yang berbenkan dia tu macam mana nak teruskan hidup. Sebab dia meninggal dalam usia yang sangat muda. Dan kabarnya sehingga ke hari ini sahabat-sahabat, baru saya teringat beliau ni sebab semalam baru saya nampak satu poster untuk kelangsungan madrasah dia. Siap dah nak bina madrasah, dah menggunakan nama dia padahal dia dah lama dah tak ada. Maknanya anak-anak murid dia, orang-orang yang cintakan ilmu, melangsungkan apa yang dulunya dia buat, yang dia cintai. Anak-anak dia insya-Allah tak ada yang keciciran dalam pelajaran. Kerana apa? Ada yang Allah hantarkan. Patut Allah jamin dalam Quran, anak yatim ni sahabat-sahabat, kita jangan rasa rugi kalau Allah bebankan dalam hidup kita. Sebenarnya kita je tumpangkan dia duduk dengan kita, tapi Allah yang mengaturkan rezeki untuk mereka. Tapi kita kalau abang kita, kakak kita meninggal dunia, rumah anak yatim mana kita nak hantar? Aku tak mampu ni anak buah kita ni sampai 4 orang. Masya Allah sahabat, kita takut dengan masa depan. Padahal Allah yang jamin rezeki mereka ni, Allah yang kawal, Allah yang jaga, Allah yang pantau. Kita ni sebagai jambatan sahaja. Jadi muslimat dirahmati Allah, dalam kitab Latahzan sepatutnya hari ini pelajarannya adalah jadikan kritikan tajam sebagai penghormatan. Kita hidup sebagai orang yang berkahwin dengan suami kita. Kadang-kadang yang mengata kita keluarga suami. Berlaku kan muslimat dirahmati Allah? Pagi tadi soalan dalam TV Al-Hijrah tu macam kelakar je saya dengar. Kan menantu saya
tak baik dengan keluarganya. Maknanya dengan maknya tak baik kot, dengan ayah yang tak baik, adik-beradik yang tak baik. Tapi dia baik dengan mak mertua. So mak mertua tegurlah, kenapa tak baik dengan keluarga sendiri? Betul kan muslimat dirahmati Allah? Dengan keluarga ni baik. Saya tegur suruh dia baik dengan keluarganya, tiba-tiba dia jadi tak baik dengan saya pula. Sebab kita tegur dia untuk betulkan keadaan. Manusia macam ni rupanya. Ditegur tak boleh terima. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini biasa kita jumpa. Sebab teguran itu merupakan satu kritikan yang tajam biasanya. Kan kita rasa macam baik engkau hunus aku dengan pisau pedang daripada engkau menyakitkan hati aku. Kalau kena pisau aku boleh pasang handy plus. Handy plus ke plaster? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau kena dengan pedang aku boleh minta doktor tolong jahitkan. Lepas beberapa minggu baiklah. Tapi dengan kata-kata engkau tu hati aku terluka. Walaupun aku maafkan, aku takkan lupa apa yang kau kata sampai bila-bila. Oh, ni kita orang Melayu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Simpan kat hati tu sampai jadi dendam. Simpan kat hati tu sampai jadi hasad. Sedangkan sahabat-sahabat dirahmati Allah, makin lama kita hidup, cuba belajar kritikan tajam tu pandang sebagai penghormatan. Dr. Aida Al-Qarni Masya Allah mengajar kita. Sang pencipta dan pemberi rezeki yang maha mulia. Yang maha mulia kerap mendapat cacian dan cercaan daripada orang-orang pandir. Pandir ni kalau kita pak pandir kan, yang tidak berakal. Maknanya orang tak bijak memang akan kutuk, caci, hina Allah yang maha sempurna. Kan hujanlah pula orang baru nak sidai kain. Pasal apalah hujan? Kita kadang-kadang sahabat, siapa yang bagi hujan tu? Allah. Kita tak puas hati sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada je yang kita marahkan Allah. Kita caci Allah. Kita rasa Allah tak faham. Pasal apa kau bagi ujian macam ni ke aku ya Allah? Kau tak kesian ke anak aku baru meninggal? Ni bagi suami aku meninggal pula. Allah yang paling kesian kat kita. Allah bukan tak tahu, Allah tahu. Tapi kita kutuk caci Allah. Maka apalagi saya, kata Dr. Aid Al-Qarni, orang bijak, anda dan kita sebagai manusia yang selalu terpeleset. Ini bahasa Indonesia, tersilap, tersalah. Kita selalu buat silap. Maknanya kalau Allah pun dikutuk, Rasulullah pun dicaci yang maha sempurna, yang maksum, biasa je kalau kita yang tak sempurna dikutuk, dicaci orang. Boleh tak set dalam minda macam tu? Ustazah, ada orang tak suka dengan ustazah, ada orang kutuk ustazah. Relax bro, biasalah. Kita kan manusia. Mana ada semua perfect, baik. Kalau orang suka, kita pakai tudung sengit pun dia kata lawanya ustazah. Kalau orang suka. Cuba kalau tak suka, dah pakai mahkota atas ni kan. Perasan nak pakai mahkota pula. Macamlah Tengku Mahkota Pahang. Contoh kan sahabat-sahabat. Dah dia tak suka, letaklah mahkota apa semua. Buruk berbenar, tak matching langsung kan sahabat. Tadi sebenarnya saya makan dekat Lemang Tok Ki tu, tudung saya kotor sikit. Biasalah makan tak ingat dunia kan. Jangan tak ingat akhirat, sudah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya tak bawa tudung lain. Sahabat-sahabat ustazah kata kan. Tukar-tukar ustazah pakai tudung saya. Macam tak matching lah pula baju ni dengan ustazah. Tak payahlah nak tukar-tukar tudung, pakai je lah tudung ni. Muslimat dirahmati Allah. Kalau orang suka ustazah habis berlomoi, habis kat sini pun nanti orang kata apalah, wow ustazah. Kan? Tapi cuba kalau tak suka, elok perfect macam mana pun. Jadi kita biasa dalam hidup ni. Muslimat, kita jadi ahli masyarakat, tiba-tiba orang sampaikan, orang tak suka. Kita muhasabah diri, apa yang kita buat sampai orang tak suka? Allah tak suka ke aku buat macam ni? Ya Allah, kau ampunkan aku. Kau ampunkan juga dia. Sebab apa yang dia pandang daripada aku tu mungkin apa yang dia tak suka. Padahal yang dia tak suka tu apa yang engkau suka ya Allah. Bantu dia untuk memahami. Berikan hidayah kepada dia. Sedangkan Nabi yang sempurna, yang maksum tu pun ada ramai orang tak suka dia. Allah pun dicaci, ini kan lagi aku. So kita akan lapang sahabat. Kecuali kita ni merasa aku ni perfect ni kot. Takkanlah ada orang tak suka aku. Dah betul segala dah. Ini something wrong. Orang yang merasa dirinya saja yang betul, dia sedang buat kesalahan besar. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Dalam hidup ini terutama, jika anda seseorang yang selalu memberi, anda orang yang selalu memperbaiki, mempengaruhi dan berusaha membangun, maka anda akan selalu menjumpai kritikan-kritikan yang pedas dan pahit. Dalam usia mak-mak kita ni,
Ada orang yang biasa je kalau kenduri kendara, dia selalu, Timah kita dah tua-tua ni, berhenti-berhentilah suka ngumpat orang ni. Orang lain semua kata bagus, Timah ni selalu tegur kita. Tapi orang yang tak suka dengan Timah, bukan Timah sini, Timah lain sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka kita nak sebutkan apa? Sebab orang tu memang terasa, dia makan cili. Sebab tu dia terasa pedas. Timah nak cakap aku suka ngumpat orang lah ni. Sebenarnya muslimat dirahmati Allah, baik macam mana Timah ni tetap ada ketidaksempurnaan di mata mana-mana manusia. Mungkin pula sesekali anda akan mendapat cemuhan dan hinaan daripada orang lain. Jadi kalau sekali-sekala kita dengar orang macam mencemuh, menghina kita sahabat, istighfar. Minta juga Allah ampunkan dosa dia. Jangan kita sedih sampai, kenapa Timah dah tak pernah datang kenduri kendara? Aku niat tak ada lain, aku nak cakap kat dia jangan ngumpat tapi dia tak suka kat aku. Itulah aku tanya orang semalam, kau jemput tak dia tu? Jemputlah Timah, hoi dia jiran kita, aku takkan pi kenduri hang. Pasal apa? Pasal si Polan tu ada sekali. Timah yang betul ke? Siapa yang betul, siapa yang salah ni? Patutnya Timah teruskan. Kalau Timah berhenti melakukan kebaikan kerana orang, maka itulah riak. Faham tak? Riak ni sebenarnya apa ya Ustazah? Bukankah kita buat baik, kita menunjuk-nunjuk, itu sahih dah. Tapi kalau kita berhenti buat baik kerana kita takut orang kata, itu juga riak. Kita kan buat baik ni kerana Allah suruh buat baik. Kita berhenti buat baik kerana takut orang kata, itulah riak. Maknanya yang kamu buat selama ni dipertontonkan kepada orang. Allah yang suruh kita terus buat baik. Kenapa kita takut, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Dan mereka tidak akan pernah diam mengkritik anda sebelum anda masuk ke dalam liang lahat. Masya Allah. Saya baca kitab ni, sahih dah. Kalau orang dia tak suka, dia takkan berhenti mengkritik kita sampailah kita masuk liang lahat. Bila kita dah mati dah si Pulan, aku tak sempat minta maaf. Pula dah. Pasal apa nak minta maaf? Aku banyak ngumpat dia dulu kau, baru sedar. Ya Allah Tuhan, muslimat dirahmati Allah, memang ada manusia macam ni. Menaiki tangga ke langit dan berpisah dengan mereka. Maksud, selagi kita duduk dalam masyarakat yang macam tu, selagi kita menjadi jiran orang yang macam tu, memang kita takkan lari daripada mulut yang begitu. Maka kita teruskan saja kebaikan yang Allah minta kita buat kebaikan. Selagi kita tak mati, selagi kita tak naik ke langit, selagi kita tak berpisah dengan mereka, kata Dr. Aid Al-Qarni, kamu biasa untuk dikata oleh manusia biasa-biasa. Adapun bila masa anda masih berada di tengah-tengah mereka, maka akan selalu ada perbuatan mereka yang membuat anda bersedih dan menitiskan air mata, mengalirkan darah kematian anda dan mengusik ketenangan anda. Ada jenis manusia yang kita sampai dah tak boleh tengok muka dia. Asal kita jumpa dia, ada je benda dia komplain kat kita. Sahabat kita memang biasa bertemu dengan orang macam tu. Bila ilmu hari ini menyatakan, biasalah. Sebab kita tak boleh ubah dia, sahabat, kecuali kita menjauh daripada dia. Faham ya? Takkan kita nak jual rumah kita selama-lama. Kenapa nak pindah Timah? Aku nyampah selagi ada orang tu. Ingat nak pindah rumah, dia tu kan menyewa. Ni rumah aku, patut dia lah pindah. Dah dia tak nak pindah, sewa rumah sebelahmu tu murah. Dia duduk je lah situ. Kita pula yang buat kerja tak betul. Tinggalkan rumah kita semata-mata tak nak jiran macam tu. Kita tak boleh ubah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka teruskan kehidupan. Yang penting ubah diri kita mendekat terus kepada kebaikan. Perlu diingat, orang yang duduk di atas tanah tidak akan pernah jatuh. Dan manusia tidak akan pernah menendang anjing yang sudah mati. Kalau orang tak faham, memang tak faham. Tapi saya ulang berkali-kali, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Manusia tidak akan pernah menendang anjing yang sudah mati. Kalau anjing tu hidup, lebih-lebih lagi duk curi selipar dia lah, duk gonggong makanan yang dia sayang lah. Contoh kan sahabat, apa kita buat? Kita akan ambil batu, kita baling dia. Kita tak suka dengan anjing. Subhanallah. Tapi bila anjing tu mati, tak ada siapa pun yang nak sepak dia. Hang dulu kan yang duk ambil makanan aku selalu kan. Tak ada. Mati dah dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka orang akan berhenti mengata kita bila kita dah mati. Percayalah. Kau dah mati, baik tak payah cerita. Ustazah ni cerita masih hidup ni, sakit hati saya. Tak apa kak, memang dah orang tu macam tu mulut dia. Kita tak boleh nak ubah dia. Kalau akak nak dia berhenti, akak mati dulu. Tak percaya akak try. Macam mana nak mati dulu Ustazah kan? Jadi jawapannya muslimat, memang kita kena berdepan. Hakikat kehidupan. Adapun mereka marah dan kesal kepada anda adalah kerana mungkin anda mengungguli mereka dalam hal kebaikan.
Ibu-ibu, pasal apa dia kata kat kita? Sebab dia nampak kita ni ada lebih kebaikan daripada dia. Dari segi keilmuan, dari segi tindak tanduk ataupun harta. Orang tak bercakap kepada anjing yang dah mati. Tapi orang bercakap, kenapa dia tukar kereta baru Kenapa dia boleh renovate rumah lagi? Laki dia tu merompak ke apa, kerja apa tu? Orang duk cakap sebab kita lebih daripada dia. Faham ya muslimat? Jadi sepatutnya kita syukur dengan lebihnya kita daripada orang lain. Allah yang beri. Jelasnya anda di mata mereka adalah orang berdosa. Di sisi Allah, kita tak rompak duit orang pun. Tukar rumah baru, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi di sisi mereka, anda adalah orang berdosa yang tidak terampuni sampai anda melepaskan semua kurnia dan nikmat yang Allah yang ada pada diri anda. Maksud, muslimat dirahmati Allah, orang macam ni selagi mana kita terus naik dan naik, dia orang yang paling tak senang. Sebenarnya orang ini fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Macam mana kita nak tahu hati ni ada penyakit? Ibu-ibu yang usia senja, tolonglah letak tangan di dada. Aku ni pasal apa yang tak syok tengok orang tengah senang ni? Sebenarnya hati kita tengah sakit. Bila kita tengok orang susah, kita medan muka selama ni duk banyak cakap sangat. Kan? Rupanya itu hati yang sedang sakit. Kalau kita seronok tengok orang lain seronok, ya Allah, bahagianya aku tengok hang. Betul lah, anak dapat beasiswa nak sambung belajar. Syoknya lah nanti dapat lah kita seorang lagi orang-orang alim dekat kampung kita ni. Aku tak apa, anak aku 9E, kau tahulah dia tu. Anak kau 9A memang layak lah dapat beasiswa semua. Kita seronok. Sebab apa muslimat dirahmati Allah? Sebab anak dia tu macam anak kita. Bahagia dia adalah bahagia kita. Tu orang kampung kita, sebelah rumah kita pula, nanti dia bawa balik kejayaan, bolehlah kita tompang-tompang. Ini bahagia. Dan Allah cantum eratkan hati yang begini. Tapi kalau hati sakit tengok kejayaan orang lain, tolong cepat-cepat rawat. Sebelum datang hasad, sebelum datang dendam, sebelum datang amarah. Ini penyakit yang disukai oleh si laknatullah, itulah iblis. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak mengetahui menjadi orang yang bodoh atau pandir atau tolol. Pasal Ustazah Zain ni ganas sangat bahasa dia. Kitab tulis, bukan saya. Kan pandir, bodoh atau tolol adalah yang mereka inginkan daripada diri anda. Makna orang memang tunggu je kita ni bertindak bodoh, balas balik kejahatan dia. Patut Nabi super bijaksana. Nabi orang buat jahat kat dia, dia balas dengan kebaikan. Tengok nama Nabi sampai kiamat orang sebut. Bahkan nama Nabi duduk layak sebelah nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab apa yang Allah suruh dia buat, dia buat. Dia teruskan kebaikan walaupun orang bagi kejahatan pada dia. Kita jauh dengan akhlaknya Nabi SAW. Ada banyak yang kita perlu ubah. Betul kan? Muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu waspadalah terhadap apa yang mereka katakan. Kuatkan jiwa untuk mendengar kritikan, cemuhan dan hinaan mereka. Ibu-ibu, yang paling saya belajar daripada para ibu adalah tegarnya anda menerima kutukan kritikan. Sebab mak saya macam tu. Mak sampai hati orang tuduh saya macam ni. Padahal saya tak buat lah. Tak apalah. Orang cakap. Ada luak dia tembak badan kau. Tak adalah mak. Mak tengok gemuk je, elok je. Tak apalah. Biarlah orang nak cakap apa pun dia penat, nanti dia berhenti. Faham tak sahabat? Buat je baik, Allah kan suka orang buat baik. Subhanallah. Maknanya tu apa? Mak kita dah lali dah telinga. Daripada muda dulu orang biasa mengutuk dia, elok je dia hidup. Tapi orang muda kadang-kadang dia jadi baran, kan? Kenapa kau kata kat aku? Kan ni kalau cakap dengan mak memang macam ni lah. Mak ni sabar, biar. Sampai bila mak? Kan? Sebab mak nak mati dah. Buat apa mak nak balas-balas lagi kat orang? Tapi masa muda dulu Ustazah Hacik ni lah, singsing lengan. Hacik pergi hantar parang kat rumah dia, berani kau mengata aku. Sekarang Hacik fikir mati je Ustazah. Baguslah Cik. Tapi mati ni bukan orang tua saja. Orang muda pun tengah naik angin ni, takut-takut darah tinggi, mati terus. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mati tengah nak marah kat orang pula tu. So kita berubah, belajar daripada orang yang usia senja. Mereka lebih sabar, mereka lebih kuat daripada pengalaman hidup. Bersikaplah laksana bongkah batu. Tetap kukuh berdiri meski diterpa butiran-butiran salji yang menderanya setiap saat. Dan ia justru semakin kukuh kerananya. Batu karang ditimpa oleh ombak, semakin kukuh, semakin kuat.
Ertinya jika anda merasa terusik dan terpengaruh oleh kritikan atau cemuhan mereka, bererti anda telah meluluskan keinginan mereka untuk mengotori dan mencemarkan kehidupan anda. Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kena kukuh. Sebab apa? Kalau kita sedih, kalau kita lemau, kita berhenti buat kebaikan kerana kata-katanya dia, maknanya kita telah meluluskan apa yang dia buat kepada kita. Padahal yang terbaik adalah menjawab atau tindak balas kritikan mereka dengan menunjukkan akhlak yang baik. Itu Nabi buat. Subhanallah. Ketika di bumi Taif, Nabi dihujani oleh batu-batu kerikil kecil sampai berdarah pipi Nabi, penuh capal Nabi dengan darah. Ditangisi oleh orang-orang yang menyokong Nabi. Ketika itu malaikat berkata kepada Nabi, ingin aku tukarkan ke bukit-bukit di bumi Taif ni untuk menjadi batu-batu yang membalas segala kejahatan mereka. Nabi jawab, kalau mereka mengetahui, mereka takkan buat lagu tu ke aku. Sebab mereka jahil, sebab mereka tidak alim, sebab mereka tidak faham, mereka tidak kenal Tuhan mereka. Hari ini sahabat adalah kerja bodoh kalau kita melawan orang yang tidak kenal Tuhannya. Kalau kita melawan orang yang buat jahat dengan kita semula dengan kejahatan. Ini adalah kejahilan yang sebenar. Tapi kalau orang kata, kau ni boleh diam je, aku tak faham kau ni malaikat ke manusia? Orang tanya macam tu kan. Manusia lah, kau nampak lubang hidung aku 2, manusia ni. Tapi nampak kau boleh sabar je orang macam tu, orang duk kutuk engkau lah. Kalau aku balas pun aku juga masuk penjara. Kan sahabat-sahabat tak nak aku duduk dalam penjara tu. Subhanallah, jawab. Sebab kritikan mereka yang menyakitkan itu pada hakikatnya merupakan ungkapan penghormatan untuk anda. Yang dia duk kata kat kita tu sebenarnya, terbaliknya dia sebenarnya nak menghormati kita. Tapi sahabat, egonya tu, dengkinya dia pada kita. Ini kitab yang bagi tahu. Yakni semakin tinggi darjat dan posisi yang anda duduki, maka akan semakin pedas pula kritikan itu. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Ibu-ibu Bentong tak pernah melalui ni. Kan tadi kami dalam perjalanan Bentong ni apa ya? Ke Buluh Betong. Astaghfirullahalazim, kau pada pandai je kan. Jadi nak ceritanya kita tak tahu. Pasal apa nama Bentong ni sahabat-sahabat dirahmati Allah? Semua giling, acik-acik pun giling kepala. Kan tu tak penting lah ustazah, habiskan ceramah dulu. Okey. Anda tidak akan mampu menutup mulut mereka dan menahan gerakan lidah mereka. Yang anda mampu adalah hanya mengubur dalam-dalam setiap kritikan mereka. Kita dikritik, kita kuburkan dalam-dalam. Dan bersikap acuh tak acuh terhadap mereka. Jangan putus silaturahim sahabat. Pasal apa tak bercakap dengan dia suka kutuk aku? Jangan. Cuma kita mungkin ada gap lah. Jumpa bagi salam. Sehat Mina, sehat. Sehat Alhamdulillah dah lah. Tak boleh nak mesra macam dulu ustazah. Kalau duduk lama dia ajak kita buat dosa sama. Dan cukup mengomentari setiap perkataan mereka. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 119. Qul mutu bighaizikum. Katakanlah, matilah kamu dengan kemarahan kamu itu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hang nak cakap apa, hang nak marah sampai ke mati, biar pilah. Yang penting yang cakap jahat tu bukan kita. Yang marah-marah tu bukan kita. Sahabat, sebab kita mendambakan husnul khatimah. Terakhir, anda juga dapat melawan perkataan mereka yang buruk dengan diam 1000 bahasa. Sebab tu kadang-kadang orang tong bercakap, jawapannya adalah diam. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Itu yang paling ampuh sekali. Dengan cara memperbaiki akhlak dan meluruskan setiap kesalahan anda. Dan bila anda ingin diterima oleh semua pihak, dicintai semua orang dan terhindar daripada cela, bererti anda telah menginginkan sesuatu yang mustahil terjadi. Faham ya? Kalau kita rasa, cubalah bestnya hidup kalau tak ada orang mengata aku langsung. Kitab ni kata mustahil untuk anda hidup. Sebab anda hidup di kalangan orang yang punya mulut. Orang memang akan berkata, akan bercakap tentang kita. Lebih-lebih lagi kalau kita lebih daripada dia. Memang akan lebih dicakap lagi. Dan mengangankan sesuatu yang terlalu jauh untuk diwujudkan. Kecuali akak pindah duduk kat kampung. Kampung ni nama Kampung Bisu. Pasal apa nama Kampung Bisu? Dalam tu ada 100 penduduk ustazah, semua orang bisu.
Tapi dia ngumpat kita juga dekat handphone Ustazah. Ingat ke orang bisu tak boleh ngumpat? Ngumpat juga. Dia sindir, dia tag saya bisu, tag si bisu. Ni bukan nak kutuk orang bisu, Allah yang bagi. Tapi kita duk tunggu orang, cubalah kau berhenti kata kat aku ni. Takkan boleh, kecuali dia tak boleh bercakap. Ustazah ada seorang kedalan, sahabat dirahmati Allah, dia sedih anaknya handsome, tapi pekak dan bisu. Saja je lah ada kawan-kawan sekolah gurau-gurau. Kau tengok anak kau boleh sembang. Ngumpat orang juga tu Zain. Kau ingat apa? Ngumpat orang juga. Sebab dia orang pun ada kelompok dia juga. Ada rasa keinginan. Ada rasa bercakap. Dalam bahasa isyarat tu, nanti kau tegur apa ke anak kau tu? Dia tengah ngumpat orang. Tak baik aku tegur dia. Tengah ngumpat orang. Dengan kawan dia yang bisu. Masya Allah sahabat-sahabat. Jadi semua kita bila mana ada akal, bisu ke, cacat ke, kalau engkau gunakannya kepada jalan yang salah, maka tetap ada report card. Mana pahala, mana dosa. Semoga kita hanya fokus kepada perkara yang mengundang pahala. Sebab ibu-ibu di usia senja, kita tak ingat apa dah. Kita hanya ingat mati semakin dekat dengan kita. Bila kita mudah ingat mati, sahabat-sahabat, dia akan membunuh hubbud dunia, cinta kepada dunia. Bila kita ingat mati, kita dah tak rasa nak benci orang. Siapa nak doakan kita nanti? Jiran kita benci, adik-beradik benci, semua aku rasa aku seorang je betul kat dunia ni. Siapa nak jadi tukang doa pada kita? Anak salah sikit kan, merajuk dengan anak, biar pilah aku tak ada anak macam kau dah tak apa. Kan subhanallah sahabat-sahabat. Sedangkan anak tu Allah lahirkan daripada rahim kita untuk menjadi tukang doa kita. Taklah Ustazah sembahyang pun tidak nak doa saya. Sekarang cik, nanti lepas 10 tahun cik mati sila hari bulan jadi imam dekat masjid tu cik. Kan kita tak tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia orang yang paling menyesal kerana dulu menderhakai ibunya. Dan hari ini menjadi tukang doa yang menyejukkan barzah ibunya. Kita tak tahu. Jadi manusia, ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku atas agamamu ya Allah. Jadi kita nak jadi orang baik saat hidup. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan baik. Sahabat-sahabat, inilah sedikit mungkin oleh-oleh. Kan Ustazah datang 1 jam perjalanan. Susahlah nak datang kerap selalu. Sebab yang 10 minit daripada rumah pun dah tak boleh nak datang selalu. Maka insya-Allah pertemuan kita ini pertemuan yang indah. Allah redha sampai ke pengakhir hayat. Kalau kita tak bertemu lagi dalam Raudatul Jannah, moga-moga Allah jumpakan kita dalam jannah yang sebenar. Minta maaf sekali lagi, siapa yang nak dapatkan buku-buku Ustazah, sahabat tim khidmat ramai hari ini boleh melayani anda. InsyaAllah dia bermanfaat kalau kita follow kuliah di page Ustazah Muzayyanah. Setiap hari saya bahas kitab Fasabrun Jamil insyaAllah. Sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat keputusan dalam perkara itu. Jadi bukan mengatakan ujian ataupun untuk memuaskan nafsu. Memuaskan diri tak puaskan nafsu. Okey, dan saya bagi pihak Masjid Sulaiman ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi pada muslimat yang hadir pada hari ini, dan saya mohon maaflah jika terdapat banyak kekurangan dan kesilapan sepanjang program itu berlangsung. InsyaAllah untuk mengambil masa. Sebelum itu untuk makluman masih ada sedikit jualan seperti saya dari setiap bulan ini jam 2 untuk